Yang pertama sifat-sifat Allah ialah yang pertamanya wujud. Wujud artinya Allah itu ada. Wujud bahasa Arab. Ya, bahasa Malaysia maknanya Allah itu ada. Dan mustahil. Mustahil Allah tidak ada. Tu yang kita kata Allah tu wajibal wujud, wajib ada. Mustahil Allah tu tidak ada. Kadang kalau kita sebut benda ada ni, benda ni ada tak? Ada. Ya ke ada? Kita tanya balik. Ya ke ada? Dia pun fikir balik. Ya ke ada? Dia pula tanya kita balik. Nampak tak? Ada setengah orang ni dia tak yakin benda tu ada, tapi dia rasa ada, rasa-rasa ada. Dengan Allah ni, akidah tuan-tuan, akidah saya, kepercayaan tuan-tuan, kepercayaan saya, Allah itu ada. Ada. Betul ada. Ada. Yakin ada. Ada. Kemudian kalau ada orang kata rasa-rasa tak ada, tak, mustahil tak ada. Jadi kadang-kadang saya nak sebut tahap mana mustahil. Kadang-kadang kita sebut mudah, mustahil Allah itu tak ada. Mudah sebut. Takat mana dalam pegangan tuan-tuan mustahil tu bahawa Allah itu tidak ada? Takat mana? Kita bawa satu contoh, ya, supaya tuan-tuan sampai satu tahap tersebut. Ayah dengan anak, mana lahir dulu? Ayah dengan anak, mana lahir dulu? Tuan-tuan dengan anak tuan-tuan, siapa lahir dulu? Kau anak tuan-tuan lahir dulu, baru tuan-tuan lahir. Baik, kalau saya tanya anak lahir dulu, tuan-tuan akan kata mustahil. Takat mana mustahil tu? Mustahil lah. Setakat mana? Maka betul-betul mustahil. Boleh terima tak kalau kata anak tu lahir dulu? Tak boleh terima, mustahil. Takat tu kalau boleh. Mustahil. Boleh bincang sikit tak? Tak boleh dah. Boleh dah bincang sikit. Kok anak lahir sikit, dia awal sikit aja dengan tuan-tuan. Boleh? Tak boleh bincang dah. Ginilah nak bagi tahu pada tuan-tuan supaya tuan-tuan pegang bahawa Allah itu ada dan mustahil Allah tidak ada. Takat mana mustahil? Memang mustahil, tak boleh nak cakap apa dah. Boleh bincang sikit-sikit. Tak boleh. Boleh lah. Tolak ansur boleh, tolak ansur lah sikit. Tak boleh. Kita tak boleh, mustahil. Biar sampai tahap itu. Tu kalau kadang-kadang orang kata berani macam mana? Berani potong tangan. Potong tangan lah. Memang Allah itu ada, mustahil tak ada. Kalau nak potong tangan, potong aja lah. Macam tahap tu boleh ya? Tu bukan apa, supaya hati. Sebab benda ni pengetahuan nak jadi pegangan. Yang tu yang dinamakan pegangan i'tiqad. Apa makna i'tiqad? Kepercayaan kepada pegangan ataupun pegangan kepada kepercayaan tu. Saya terbalik tadi ya, salah tadi. Apa makna i'tiqad? I'tiqad kita pegang kepada kepercayaan. Pegang tu secara putus. Dia panggil jazam. Allah ada. Ya ke ada? Ya. Yakin ada. Yakin. Jangan-jangan dia tak ada, boleh tak? Tak boleh. Dia ada. Mana boleh jangan-jangan ada, jangan-jangan tak ada? Yang jangan-jangan ada, jangan-jangan tak ada, tuan-tuan datang ke madrasah ni. Tak ada lah, tunggu rawan. Boleh ya? Baik. Maka sifat pertama, Allah wujud. Kemudian orang tanya kita, ini sebagai tambahan, kenapa kita kena bahas sifat wujud dulu? Kerana kalau tak ada awal-awal, nak bahas apa lagi? Tu sifat wujud kita yang pertama. Baik, wujudnya Allah pula. Bagaimana wujud Allah? Wujudnya Allah, adanya Allah tanpa bertempat. Yang ni i'tiqad ahli sunnah wal jamaah yang seduk mengaji daripada kecil lagi, daripada pondok, kemudian daripada Yaman, daripada Mesir, daripada ulama-ulama. Cuma walaupun di sana ada perbahasan-perbahasan, saya pun tak tahulah ya, biarkanlah ya. Cuma setakat yang boleh kita berpegang, Allah itu tidak bertempat. Kerana tempat tu dikira benda baharu, tempat tu dikira makhluk. Maka Allah tidak berhajat kepada benda baharu, sebab Allah bukan baharu, Allah tu qadim. Dan Allah tidak berhajat kepada makhluk kerana dia tu khaliq. Ya. Saya perlu kepada kursi nak duduk, tuan-tuan perlu pada lantai nak duduk. Kita perlu pada rumah nak jadi tempat tinggal. Kerana kita makhluk, maka makhluk berhajat kepada makhluk. Allah dia khaliq, dia tak nak berhajat kepada makhluk. Gitulah secara bahasan, secara sebelum itu dulu. Kemudian kita masuk secara detail. Baik, tanpa dibatasi oleh sebarang ruang lingkup. Wujudnya Allah tidak dibatasi oleh ruang lingkup. Kita ni berada di ruang lingkup apa kita? Bumi. Duk berada di bawah langit. Nampak ya? Allah tidak terikat dengan langit, tidak terikat dengan arasy, tidak terikat dengan ruang lingkup mana-mana sekalipun. Kerana sebelum ni alam itu ini tidak ada, yang alam ni ada pun dia yang cipta.
Maka kalau dia cipta alam, dia terikat dengan ruang lingkup alam, maka dia lemah kepada alam. Sedangkan dia bukan alam, dia adalah Allah yang mencipta alam. Boleh ya? Kelaju sangat. Tadi lambat, ni laju pula lah. Kemudian mahu pun tidak dibatasi oleh ruang waktu dan zaman. Allah dia tak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan masa. Kalau saya tanya Allah duduk pukul berapa sekarang ni, kita pun tengok jam, pukul 10. 10 berapa? 10 malam. 10 malam Malaysia. Kalau Mekah, jadi kalau kita kata Allah berada sekarang pada 10 malam, berarti Allah dekat Malaysia lah sekarang ni. Kat Mekah tak ada. Untung orang Mekah. Dan kalau Allah bertempat di mana sekarang ni? Di Malaysia. Jadi kalau duduk di Malaysia, kita pun beli tiket flight pergi Mekah. Sebab Allah tak ada kat Mekah. Sebab dia duduk Malaysia. Jadi itulah menafikan tempat. Allah tidak bertempat. Habis dalam Quran mengatakan, kita akan bawa beberapa ayat-ayat Quran yang mengatakan kadang-kadang Allah kata dia kat sini. Saya tunjuk contoh mudah lah tuan-tuan. Dalam Quran kadang-kadang Allah kata apa? Summastawa ila sama, kemudian dia menuju ke langit. Kadang-kadang Ar-Rahman ala arsyistawa, Allah berada di atas arasy. Tu yang orang terjemah dalam bahasa biasa tu. Tapi kenapa pula ada ayat Allah kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Dia bersama dengan kamu walau di mana kamu berada. Kan? Ada pula ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min, kami dekat kepada kamu lebih daripada orang leher. Jadi ulama dia gabung. Kejap Allah kata dia di sini, kejap Allah kata dia di sini, kejap Allah kata dekat dengan kita, kejap Allah kata dia bersama dengan kita walau kita berada. Kenapa tu? Itulah nak menafikan tempat. Kalau kita baca ayat Quran, setiap jumpa ayat Quran Allah sebut dia di sini. Setiap kali baca Quran Allah kata dia atas arasy. Setiap kali ayat Quran kita jumpa atas arasy. Tak pernah Allah kata dia bersama dengan kita, tak pernah dia kata dia lebih dekat dengan kita. Satu ayat saja. Tu barulah kita kata Allah tu bertempat. Sebab satu ayat aja Allah guna. Tapi dalam Quran kadang-kadang Allah guna tempat ni, kadang Allah guna tempat ni, kadang-kadang Allah guna di sini, kadang-kadang Allah guna di sini. Maknanya di situ salah satunya dikatakan Allah tidak bertempat. Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Moga-moga i'tikad kita sebagaimana yang disebut oleh para alim ulama ini benar dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi Allah itu ada, dan adanya Allah dalam keadaan tidak sebagaimana makhluk-makhluk yang ada di muka bumi bertempat mengikut zaman, mengikut masa, mengikut waktu dan berada di ruang lingkup yang tertentu. Okey ya, ni ringkas.